Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafizat Zaman, bertemankan rakan tugas Hakim Rahman. Seperti biasa, 7.30 ini kami akan bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda memulakan hari anda hari ini. Dan kita akan memulakan dengan berita apa, Hakim? Okey, selamat pagi. Kita akan mulakan buletin Awani Pagi pada jam ini dengan rangkuman ataupun update kemasinan terbaru berkaitan dengan kes jangkitan COVID-19. Di mana semalam Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan bahawa 5 lagi kes dicatatkan secara keseluruhan ataupun secara keseluruhannya ketika ini sehingga kini sudah ada 8,734 kes positif COVID-19 dilaporkan. Tetapi dalam masa yang sama, berita baiknya ada 2 kes positif yang dilaporkan dan melihat balik kembali kepada 5 kes tersebut, mereka ini telah pun diaktifkan dan menerima perawatan dan proses pengesalan kontak rapat juga sudah sedang dilakukan. Dan ia melibatkan satu kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan bukan warga negara Malaysia yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Dan lain pula adalah kes penularan tempatan melibatkan saringan kes bergejala di Kuching, Sarawak, dan 3 lagi kes adalah dalam kalangan warga Malaysia. Dan keseluruhannya daripada keseluruhan kes 8,734 kes itu ada 86 kes keboleh jangkitan aktif. Maksudnya ada 86 orang kes positif COVID-19 ni yang berisiko untuk menjangkiti orang lain sehingga kini. Hafizi. Ya, itu bermakna kita masih lagi dalam peperangan melawan COVID-19. Penjarakan sosial, amalan-amalan kebersihan dan juga SOP-SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga KKM itu perlu kita patuhi untuk kita mencapai angka kosong, angka sifar untuk COVID-19 dalam negara kita. Tetapi kita masih lagi kemungkinan besar mungkin lagi memakan masa sedikit sebanyak kerana untuk diisytiharkan negara ini bebas daripada COVID-19 ia perlukan 28 hari tanpa jangkitan baharu. Dan kita harapkan kita dapat capai dalam tempoh dalam masa terdekat saja lagi. Kita doakanlah, ya, Hakim. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada terdapat berlakunya kejadian banjir di beberapa wilayah di negara kita ini yang mana Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan kebimbangan sekiranya risiko penularan jangkitan COVID-19 di pusat penempatan sementara berikutan bencana banjir ini dan berlaku penularan baharu dalam kalangan mangsa banjir. Dan kata beliau, setakat ini sebanyak 18 PPS telah dibuka di 7 daerah dan menempatkan seramai 1,267 mangsa daripada 303 keluarga. Dan katanya justru langkah-langkah penjarakan sosial, amalan-amalan kesihatan perlu dilaksanakan oleh mereka yang ditempatkan di kawasan banjir itu. Dan penghuni dan juga petugas juga dinasihatkan supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S, iaitu kawasan yang sesak, sempit dan sembang dengan jarak yang dekat sepanjang masa di PPS. Dan kata beliau, sebelum ini Jabatan Meteorologi Malaysia telah menyatakan bahawa negara sedang mengalami cuaca lembap dari semasa ke semasa dan dijangka berterusan hingga hujung Julai ini. Dan dengan banjir kilap berlaku di beberapa kawasan di Johor, Pahang, Selangor dan juga Melaka menyebabkan PPS dibuka bagi menempatkan mangsa banjir di kawasan yang terjejas. Jadi kepada anda yang terjejas akibat banjir dan ditempatkan di kawasan-kawasan penempatan sementara, diharapkan jaga penjarakan sosial anda dan amalkan amalan kebersihan dan sebagainya, elakkan berkumpul beramai-ramai, bersembang dan sebagainya. Perkara-perkara itulah yang akan membuatkan terdapat risiko penularan baharu itu wujud, Hakim. Ya, Fizi, kalau kita tengok di kawasan pusat penempatan sementara banjir ini, mereka ni biasa ditempatkan di dewan-dewan serbaguna, di sekolah contohnya. Dan mereka perlu tinggal dalam kawasan yang agak sempit walaupun mereka mempunyai kemah ataupun tempat ruangan peribadi masing-masing. Tetapi dalam masa sama dengan jumlah peningkatan mangsa banjir yang semakin meningkat saban hari, mungkin lebih banyak pusat penempatan banjir perlu dibuka bagi memastikan bahawa ruang itu tidak cramp, tidak sesak, kerana ia akan menyukarkan untuk mangsa banjir yang ditempatkan di PPS ini untuk mempunyai jarak sosial. Dan yang paling penting, sentiasa amalkan kebersihan dan juga kesihatan diri yang rapi, sentiasa basuh tangan
seperti yang disebutkan Hafizi tadi, 3S, elak tempat sesak, sempit, dan jarak tu perlu dipastikan sekurang-kurangnya 1 meter di antara satu sama lain. Hafizi. Ya, dan semalam di Parlimen selain daripada kes COVID-19, kita juga mendapat satu perkabaran ataupun berita yang boleh dikatakan menggembirakan buat rakyat Malaysia, tetapi berwaspada buat mereka yang memandu dalam keadaan mabuk. Yang mana kalau kita lihat semalam, pemandu mabuk bakal berdepan dengan hukuman berat, penjara maksimum 20 tahun dan denda sehingga RM150,000 jika pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 diluluskan Dewan Rakyat. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, mereka disabitkan dengan kesalahan juga boleh digantung lesen memandu sehingga 20 tahun. Katanya, pihaknya telah pun mencadangkan kadar penjara maksimum dengan pindaan 15 tahun untuk kesalahan pertama dan 20 tahun bagi kesalahan berikutnya. Dan kadar denda dicadangkan dinaikkan maksimum RM20,000 sekarang kepada RM100,000 untuk kesalahan pertama, dan bagi kesalahan kedua boleh dikenakan denda RM150,000. Tempoh pengetungan lesen juga dicadangkan dinaikkan dari 10 tahun kepada 20 tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang parlimen semalam dalam soal jawab lisan di Dewan Rakyat, dan Ka Siong berkata hukuman baru itu membabitkan pindaan Seksyen 41 hingga 45 Akta 333 yang dijadualkan dibentang di Dewan Rakyat pada persidangan kali ini. Dan beliau berkata ini adalah sedikit gambaran apa yang akan dipinda nanti, dan beliau turut ada cadangan yang menyatakan bahawa pindaan 33 adalah akan diperluaskan dalam bidang kuasa menguatkuasaan kepada JPJ berbanding hanya PDRM sebelum ini. Dan beliau akui polis menjalankan tugas dengan baik dan kuasa wajar diberikan kepada pegawai JPJ juga untuk melaksanakan hukuman undang-undang. Dan ada juga perkara kerajaan juga sedang mengkaji untuk menurunkan had kandungan alkohol dibenarkan ketika memandu mengikut ketetapan WHO. Itu adalah perkara yang menarik kepada kita, Hakim. Kalau kita lihat semasa PKP hari itu, apabila PKPB itu dikuatkuasakan, pergerakan dibenarkan, kereta semakin banyak, dan kita lihat ada sedikit peningkatan kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya, berlaku kerosakan harta benda awam, dan ini adalah perkara-perkara yang dibincangkan di peringkat ketika PKPB dan akan dibawakan di Parlimen. Tapi apabila saya post di laman media sosial Twitter semalam hari, saya mendapati bahawa ramai netizen yang memberikan reaksi mereka kepada pindaan ini adalah sebagai masih belum mencukupi. Jadi bagaimana, Hakim? Ya, persoalan di sini bukan mengenai satu persoalan ataupun perundangan ataupun hukuman yang lebih berat. Betul, hukuman lebih berat itu penting sebagai pengajaran kepada mereka yang memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga membahayakan keselamatan orang lain. Tetapi satu lagi persoalan ada yang perlu kita dilihat dan timbulkan di sini adalah bagaimana kesedaran mereka yang meminum alkohol ini. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Seri Wee Ka Siong, dia tak ada masalah dengan orang minum alkohol ini. Nak minum, tak ada masalah. Tapi dia hanya ada masalah apabila mereka ini memegang steering kenderaan sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan raya lain. Itu satu sudut penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat agar memberi pengajaran, tapi satu lagi sudut adalah kesedaran pemandu atau pengguna jalan raya itu sendiri. Ini mungkin perlu diterapkan. Mungkin Kementerian Pengangkutan perlu bekerjasama dengan KPKT ataupun PVT yang lain di mana mungkin meletakkan cadangan kepada mereka di kelab malam atau pumpa untuk mereka yang ingin berhibur untuk buat pemeriksaan taraf alkohol tu dalam di pintu keluar bar ataupun kelab. Maksudnya siapa yang minum dah lebih nak memandu, mereka tak boleh pandu. Terus kena panggilkan taksi ataupun grab betul terbalik. Itu contoh lah. Mungkin dia lebih melihat kepada aspek ataupun secara holistik, bukan hanya dalam bentuk hukuman, kerana pendidikan dalam bentuk hukuman mungkin tak berapa berkesan. Mungkin memberi pengajaran, tapi mungkin kita perlu lihat dalam banyak sudut juga. Tapi itu antara perkara yang disebutkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong. Tapi dalam masa sama juga kita lihat salah satu perkara yang ditimbulkan oleh Ketua Pembangkang iaitu Polisen Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah berkenaan dengan pakej-pakej ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri Paguh sebelum ini berkenaan dengan
bagi menyelamatkan ekonomi dan juga rakyat dalam mendepani pandemik COVID-19. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mendukung usaha pakej rancangan ekonomi, tetapi beliau tetap bertegas bahawa pakej rancangan tersebut tetap perlu dibahaskan. Kerana baginya, beliau menyatakan bahawa ini bagi membolehkan ahli-ahli parlimen, ada 222 ahli parlimen untuk mengemukakan hujah mereka. Tetapi yang peliknya, ini kata Datuk Seri Ibrahim, yang peliknya usul ataupun pakej yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu masih lagi tiada dalam jadual untuk dibahaskan. Inisiatif itu baik seperti yang dinyatakan sebelum ini, dan dalam hujah balas kita lihat Paguh Perdana Menteri juga menyatakan bahawa beliau tidak boleh tunggu lama ketika rakyat sedang berhadapan dengan kesukaran. Takkan nak tunggu Parlimen bersidang dulu untuk memberikan pakej tersebut. Itu hujah yang diberikan oleh Paguh. Tapi hujah Ketua Pembangkang pula, betul, ia perlu diberikan, tetapi mereka tetap mahu membahaskan bagi melihat perincian, butiran apa yang mereka ataupun selanjutnya mendengarkan pandangan mereka, Hafizi. Ya, betul tu. Dan kalau kita lihat, sudah pasti apabila check and balance itu dilaksanakan di peringkat parlimen, ia akan dapat memberi lebih banyak perkara-perkara yang boleh kita huraikan, boleh kita teliti dan boleh kemungkinan besar pakej-pakej ekonomi rancangan yang diberikan seperti bantuan-bantuan subsidi upah, moratorium dan sebagainya boleh kita sasarkan kepada golongan yang betul-betul perlukannya ketika krisis COVID-19 ini. Kerana kita tahu baru-baru ini angka pengangguran juga telah pun meningkat kepada lebih daripada 800,000 pada bulan Mei, dan ramai sebenarnya yang terkesan akibat COVID-19, terutamanya PKS, B40 dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan yang akan berlaku pada sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Mungkin ada tumpuan-tumpuannya. Kalau kita lihat di sini, Datuk Haji Azizah Datuk Seri Panglima Muhammad Don meminta Perdana Menteri menyatakan komitmen kerajaan dalam menangani isu integriti dan juga rasuah dalam negara yang kini dilihat lebih tertumpu kepada ekonomi dan juga kesihatan akibat pandemik COVID-19, serta apakah perkembangan status kesemua inisiatif yang terkandung dalam Pelan Antirasuah Nasional NACP 2019-2023 dan adakah usaha daripada kerajaan untuk memperkemaskan NACP tersebut dalam menentukan hala tuju baru setelah hampir 2 tahun pelaksanaannya semenjak dilancarkan pada tahun 2019. Dan selain itu, apa perkembangan lain yang boleh kita jangkakan? Dalam masa sama juga kita akan saksikan soalan-soalan daripada ahli parlimen kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan antaranya mengenai status sekolah-sekolah usang di seluruh Malaysia ini yang ada yang telah dikategorikan sebagai tidak selamat untuk diduduki tetapi masih lagi beroperasi seperti biasa, dan juga sebab dan juga alasan mengapa pendapatan garis kemiskinan PGK daripada RM980 sebulan dinaikkan kepada RM2,200. Apakah kesannya kepada data ekonomi dan juga sosial kerajaan? Dan satu lagi soalan, ini daripada Padan Terap Datuk Seri Mazir Khalid yang bertanyakan kepada Perdana Menteri mengenai kesiapsiagaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk menghadapi kemungkinan berlakunya pilihan raya umum dalam masa terdekat, dan mengenai perkembangan. Sebelumnya kita ada sebut, ada bincangkan mengenai e-voting ataupun pengundian secara elektronik dalam pilihan raya. Perkembangannya, jawapannya akan anda perolehi kalau kita saksikan boleh sidang ini jangan berikut ini, ataupun kita boleh mengikuti perbahasan sidang Dewan Rakyat yang akan secara langsung di saluran 501 dan juga esok.com bermula jam 10 pagi nanti, Hafizi. Ya, betul tu. Dan banyak lagi perkembangan lain kami ingin bawakan kepada anda, yang mana kalau kita lihat ada berita baik buat mahasiswa, kemudian kita ada berita mengenai pekerja yang Malaysia tinggal di Malaysia tetapi bekerja di Singapura, ada berita mengenai itu, dan juga kita nak melihat kepada indeks jenayah di dalam negara ini dapatan daripada sebuah kajian, dan juga berita yang berkemungkinan besar akan terjadinya pilihan raya kecil nanti. Tapi sebelum itu kita nak bawakan, kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini.
Anda masih menonton Awani Pagi bersama saya dan juga Hakim Rahman. Kita nak melihat kepada berita baik kepada mahasiswa yang mana kalau kita lihat semalam ada satu pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi yang mana yuran asrama dan juga yuran perkhidmatan di Universiti Awam bagi semester kedua sesi akademik 2019-2020 dikurangkan sehingga 15%. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad berkata, langkah itu melibatkan peruntukan berjumlah 72 juta ringgit dengan 20 juta telah disetujui secara bersama Kementerian Keuangan dan baki adalah menerusi peruntukan dalaman universiti. Seramai 523,318 penuntut Universiti Awam di seluruh negara dijangka dapat manfaat daripada keputusan ini, kata beliau dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Dan ada juga mengenai satu perkara yang menjadi kebimbangan mahasiswa sekarang ini apabila kita melihat pengumuman awal oleh kerajaan menyatakan bahawa proses pembelajaran itu akan berlangsung secara dalam talian sehingga Disember nanti, tetapi ada masalahnya apabila pengumuman dibuat semula oleh KPT yang mana menyatakan bahawa kelas-kelas akan secara fizikal akan mula beroperasi dijalankan bermula pada Oktober pula, dan ini mencetus kebimbangan dan juga kekeliruan di antara mahasiswa. Kerana apa? Kerana terdapat mahasiswa yang menyewa di luar rumah mereka dan telah pun membatalkan kontrak dan sebagainya untuk tidak lagi menyewa di luar universiti mereka, dan saya anggarkan boleh kata ramai yang meluahkan perkara itu kepada saya, dan ini adalah jawapan daripada Menteri Pengajian Tinggi sendiri yang mana kemasukan penuh institusi pengajian tinggi IPT bagi memerlukan pengajian pada Oktober. Noraini berkata IPT telah diberikan fleksibiliti untuk menentukan mod pembelajaran bersesuaian termasuk kaedah pengajaran dan juga pembelajaran secara dalam talian. Namun begitu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran hendaklah mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Ini bermakna sama ada anda boleh mungkin pelajar-pelajar universiti yang telah pun membatalkan kontrak rumah sewa mereka di luar universiti itu mungkin boleh juga merayu kepada universiti masing-masing untuk melihat kepada perkara ini supaya mereka boleh dilanjutkan proses pembelajaran mereka secara dalam talian sehinggalah pada Disember depan, dan kita harapkan ini sedikit sebanyak dapat menyelesaikan masalah-masalah dan juga isu yang berlaku pada mahasiswa sekarang ini, Hakim. Saya ingatkan Nafizi nak cakap terus sampai habis. Tapi apapun kita lihat persoalan ini dibangkitkan oleh MUA, Menteri Bekas Menteri Belia dan Sukan, berkenaan dengan kebimbangan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Tapi dalam masa sama ia mempunyai pro and cons juga, di mana walaupun pelajar diberikan option untuk meneruskan pembelajaran secara dalam talian apabila proses ataupun kampus boleh dibuka semula pada Oktober nanti ataupun boleh hadir secara fizikal. Dia akan menimbulkan beberapa isu, contohnya kesediaan tenaga pengajar untuk mengajar dalam dua mod berbeza. Maksudnya nak ajar yang dalam kelas yang datang secara fizikal satu, dan nak ajar yang mereka yang tak dapat hadir pula secara dalam talian. Itu satu. Yang keduanya ialah melibatkan isu-isu sewa, kontrak dah dibatalkan nak sambung semula. Tetapi dalam masa sama, satu lagi perkara adalah ada universiti, ada pun cadangan untuk universiti sendiri membantu pelajar-pelajar mereka yang tinggal di luar kampus, yang menyewa di luar yang duduk di luar kampus ini, membantu daripada segi menyediakan pendapatan ataupun menawarkan bantuan keuangan sedikit untuk menampung mungkin beban keuangan, kerana kita tahu kos operasi ataupun logistik nak pindah, nak datang balik, mula-mula cakap Disember, lepas tu Oktober, itu menyebabkan kos. Tapi Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini menyatakan bahawa keputusan itu dibuat berdasarkan perkembangan dari masa ke semasa. Kerana kita tak menjangkakan, kita tak tahu berapa lama wabak COVID-19 ini masih berada dalam komuniti kita, tapi semakin lama jumlah kes kian sedikit, kita sudah mencatatkan satu digit, kemudian ada hari-hari yang kita langsung tidak mencatatkan sebarang kes, dan itu menyebabkan Kementerian Pengajian Tinggi untuk kembali semula membenarkan pelajar-pelajar meneruskan pengajaran ataupun pembelajaran pada Oktober nanti, Hafizi.
Ya, dan kita harapkan satu jalan tengah ataupun titik tengah penyelesaian yang baik dapat kita cari untuk mahasiswa kita teruskan pembelajaran mereka supaya kita dapat lahirkan golongan muda yang hebat, gagah, bijak, pandai, cerdik, Hakim. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan di negeri Hakim duduk. Yang mana kalau kita lihat status kira-kira 250,000 pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura, sama ada mereka dibenarkan untuk berulang-alik di tempat kerja pada setiap hari adalah bergantung kepada kadar pembentuhan prosedur operasi standard SOP, laluan hijau timbal balik RGL dan pengaturan ulang-alik berkala PCA. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Syamuddin kata beliau kebenaran itu adalah bergantung kepada kemampuan Malaysia membendung penularan COVID-19 lepas pintu sempadan dibuka kepada kategori RGL dan PCA itu pada 10 Ogos ini. Dan sekiranya SOP kategori 1 dan 2 berjalan lancar, maka kita ada peluang cerah untuk berunding dengan kerajaan Singapura. Kalau kita lihat sebelum ini perkembangan sempadan Malaysia Singapura akan dibuka kepada kategori RGL dan juga PCA mulai 10 Ogos depan. Dan Syamuddin menjelaskan kategori ketiga itu adalah mereka yang berulang-alik pada setiap hari dan kategori keempat iaitu sempadan negara dibuka terus adalah sedikit komplikasi dalam keadaan semasa. Pun begitu, kata beliau, mereka akan memikirkan caranya, Hakim. Ya, dalam masa sama kalau kita tengok reaksi daripada Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad menyatakan bahawa keputusan ataupun perbincangan antara kerajaan Malaysia dan Singapura melalui Wisma Putra ini memberi sedikit kelegaan kepada warga Johor terutamanya apabila ia akan membantu untuk merancangkan kembali ekonomi dan juga memberi pendapatan kepada kebanyakan warga Johor yang mencari rezeki di Singapura. Kita anggarkan ada lebih kurang 400,000 warga Malaysia yang bekerja di Singapura, ada lebih kurang 100,000 yang berulang-alik melalui tambak Johor dan juga Second Link. Tapi ini soal mengenai kepatuhan peranan yang dimainkan oleh kerajaan adalah untuk berunding dengan kerajaan di Singapura. Itu kita biarkan mereka berunding urusan kerajaan G2G, kerajaan dengan kerajaan. Tetapi peranan yang boleh dimainkan oleh warga Malaysia, terutamanya orang Johor yang berulang-alik ke Singapura itu adalah untuk memastikan mereka patuh dengan segala SOP ataupun prosedur kesihatan dan keselamatan bagi memastikan segala perancangan dalam laluan hijau timbal balik ataupun PCL ini dapat dijayakan. Kita lihat sikit apa ringkasan perjanjian ataupun laluan khas yang disediakan antara Malaysia dan juga Singapura ini. Okey, itu sedikit sebanyak mengenai perkembangan sempadan Malaysia dan juga Singapura. Tetapi dalam masa yang sama juga kita nak kembali kepada perkembangan dalam negara yang melibatkan PDRM. Yang mana kalau kita lihat sejak kebelakangan ini saya mendapati bahawa Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, beliau mungkin sedang memperbetulkan sedikit sebanyak budaya-budaya yang tidak betul, yang tidak memberi kebaikan kepada negara kita yang berada dalam institusi PDRM itu sendiri. Sebab kalau kita lihat 3 hari lepas, kata beliau, beliau telah haramkan majlis berfoya-foya dalam kalangan anggota PDRM. Dan kali ini terdapat juga pendedahan yang dinyatakan oleh beliau yang mana Bukit Aman mendedahkan terdapat pegawai dan juga anggota polis memberi suapan antara 4,000 hingga 10,000 kepada pihak ketiga semata-mata ingin lulus peperiksaan dalaman PDRM. Kata Tan Sri Abdul Hamid Bado, tindakan itu dilakukan oleh pihak terbabit semata-mata bagi mendapatkan peluang temuduga kenaikan pangkat dalam pasukan berkenaan. Kata beliau, tidak akan sesekali bertoleransi dengan perbuatan itu serta akan mengambil tindakan terhadap pegawai atau anggota terbabit. Justru satu sistem khas, ujarnya, akan diwujudkan untuk elakkan mana-mana pihak ketiga di dalam pasukan mengakses dan mengubah keputusan peperiksaan dalaman. Dan PDRM juga akan
Katanya ini adalah akan dikendalikan oleh pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman dengan penuh disiplin, integriti serta amanah. Peperiksaan, okey, kalau kita tengok peperiksaan-peperiksaan ni bukan saja hakim yang terlibat dalam peperiksaan-peperiksaan dia masa ambil SPM dulu. Ini anggota polis pun terlibat juga nampaknya. Ya, tapi apa pun ini satu perkara yang sangat membimbangkan sebenarnya Fizi, kerana mereka sebagai agensi yang menguatkuasakan undang-undang, PGRM, SPRM dan juga agensi-agensi lain, tahap ataupun persoalan integriti, kejujuran mereka yang berada segelintir mereka berada dalam badan beruniform itu dipersoalkan. Kerana kalau polis sendiri boleh sanggup keluar duit ataupun memberi suapan kepada pihak ketiga untuk kenaikan pangkat mereka, dan mungkin mereka dah sampai satu tahap peringkat pembuat keputusan tertinggi dalam PDRM itu, ini mungkin akan mempengaruhi integriti atau moral kompas. Tapi apapun tak nak kita ucapkan kepada Tan Sri Abdul Hamid Badur di atas ketegasan beliau dalam memastikan Polis Diraja Malaysia PDRM kembali mendapat ataupun mengukuhkan lagi kepercayaan rakyat terhadap unit ataupun badan beruniform tersebut. Kerana kalau kita lihat dalam satu lagi laporan yang dikeluarkan menyatakan bahawa Malaysia menduduki tangga keempat indeks jenayah di rantau Asia. Tangga keempat kalau ikutkan negara Asia ni, agak terkejut juga kerana Malaysia berada di tangga keempat di belakang Kazakhstan. Ini satu perkara yang sangat menggusarkan kerana keselamatan soal jenayah ini juga sedikit banyak bergantung kepada persepsi. Jadi langkah apa yang dilakukan oleh PDRM itu satu langkah yang baik untuk memulihkan kembali keyakinan dan juga menguatkan kembali keyakinan masyarakat terhadap PDRM, Habizi. Ya, betul tu. Dan sebenarnya banyak lagi perkembangan-perkembangan menarik di astroaudi.com yang anda boleh saksikan sendiri, baca sendiri, dan kita akan bawakan juga perkembangan lain mengenai dalam dan juga luar negara dalam buletin-buletin Awani seterusnya, dan anda hanya perlu buat satu saja, kekal bersama 501 dan juga aplikasi Astro Awani, buletin Awani. Banyak lagi yang kami bawakan di semua platform media sosial kami juga. Dan dalam masa yang sama, saya rasa itu saja setakat yang kami boleh bawakan di Awani pagi ini. Saya dan juga Hakim mengundurkan diri. Assalamualaikum, salam sejahtera.